Bertemu kembali rentasan berita edisi 1495 antara 4 paparan utama malam ini. Mengata dulang paku serpit. Malaysia tidak iktiraf, rakyat kurang ajar. Hulu baik, pandai memakai. Salam 5-0, walau umpas dan macam bersatu kancing gigi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan Kelantan didesak menyiasat konsert yang berlangsung di Bacok pada Jumaat lalu yang membabitkan penyanyi dari Thailand. Ia susulan penularan video berkaitan konsert itu yang menampilkan artis berpakaian mencolok mata. Persembahan membabitkan artis dikenali sebagai Tumpang Canoknan yang disertai penari itu berjalan dalam keadaan tidak memenuhi enakmen kawalan hiburan negeri Kelantan. Konsert itu dianjurkan sempena pesta Loy Krathong dan rakyat Kelantan semestinya tidak mahu enakmen yang dibanggakan selama ini dipandang enteng atau dianggap kosmetik semata-mata. Atau adakah konsert di Bacok itu terkecuali daripada enakmen kawalan hiburan Kelantan kerana difahamkan lebih 60% yang bergelek dan terkinja-kinja dalam konsert berkenaan adalah Melayu Islam. Kemana hilangnya suara para ulama dan asatizah PAS tentang isu ini? Kemana perginya video teguran asatizah selebriti PAS yang selama ini sibuk mendoakan keburukan setiap konsert yang berlangsung di luar negeri Kelantan? Tindakan segelintir pimpinan parti PAS yang masih menggunakan isu konsert Coldplay sebagai modal politik bagi mempengaruhi rakyat sewajarnya ditempelak. Mempersoalkan tuduhan blok pembangkang itu kepada pemimpin kerajaan sebagai iman senipis kulit bawang, Setiausaha Agung Keadilan Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penganjuran konsert penyanyi luar negara ketika Perikatan Nasional menerajui negara adalah jauh lebih banyak berbanding kerajaan perpaduan. Ketika zaman PN, konsert tiap-tiap minggu diadakan, antaranya Boys Like Girls, Billie Eilish, Blackpink dan Super Junior. Jadi banyak konsert yang rakyat memilih untuk hadir, tetapi iman pemimpin PAS masih tebal, tidak senipis kulit bawang, katanya dalam satu kenyataan. Namun jelasnya apa yang lebih menghairankan, ketika Blok Madani itu mula mengambil alih Putrajaya, pemimpin PAS dilihat sengaja mengapi-apikan isu berkenaan. Namun bila konsert dianjur pada zaman kerajaan perpaduan, tiba-tiba kita dilabel sebagai pemimpin liberal, tak layak jadi pemimpin. Apa punya cerita ini, katanya. Ketika penganjuran konsert Coldplay di ibu negara masih hangat diperkatakan sejumlah besar komuniti Islam, negeri yang terkenal dengan julukan Serambi Mekah iaitu Kelantan tak kurang hebatnya. Bertempat di Bacok, pihak berkuasa negeri itu dikesan membenarkan sebuah konsert berlatarkan penghibur berpakaian seksi diadakan dengan penuh meriah. Ia menimbulkan persoalan apa sudah jadi dengan ketegasan hukum Islam yang dipraktikkan kerajaan negeri Kelantan sehingga membenarkan aktiviti hiburan mencolok mata sedemikian diadakan. Kini trending di media sosial khususnya X, foto konsert berkenaan turut tersebar luas. Lebih menjadi tanda tanya, ia diadakan pula pada penghulu segala hari iaitu hari Jumaat yang sememangnya memiliki pelbagai fadilat dalam Islam. Mana suara ulama di negeri berkenaan? Naik seronok sekali ke? Faktanya di sini, konsert yang menampilkan artis dibawa khas dari Thailand itu dihadiri ratusan atau mungkin juga ribuan pengunjung. Namun pembangkang dilihat masih terus menjadikan konsert Coldplay sebagai isunya. Malah apa yang dilakukan ahli Parlimen Bacok, Muhammad Syahir Cik Sulaiman, yang didakwa membiarkan acara berkenaan diadakan tanpa batasan. Netizen yang nakal turut memuat naik ciapan Muhammad Syahir pada 22 Julai lalu ketika beliau mengkritik kenyataan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil. Ada orang kata konsert baik untuk ekonomi, tetapi perlu diingat ada harga yang perlu dibayar dan ada kos yang mahal untuk merawat. Hiburan, budaya, ekonomi, jati diri perlu selari, perlu seimbang, perlu bermanfaat.
Katanya menerusi ciapan terbabit di ruangan Facebook Julai lalu. Justru kepada Muhammad Syahir, konsert siam di tempat anda itu membawa kebaikan untuk ekonomi atau tidak? Kos merawatnya murah ke di Selami Mekah? Seimbang atau tidak dengan budaya dan jati diri? Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Saff ayat 2 hingga 3. Wahai orang-orang yang beriman, mengapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahawa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Rasanya ulama lebih memahami tafsiran ayat berkenaan. Wallahu a'lam. Kawalan Keselamatan ke atas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Forum Perniagaan Islam Global GMBF edisi kedua di Kuching, Sarawak diperketat. Perkara itu dimaklumkan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Manca Atta dalam satu sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sarawak. Menurutnya, pihak polis telah mengatur gerak kerja petugas di lapangan melibatkan semua elemen polis Diraja Malaysia PDRM dengan menumpukan aspek penugasan merangkumi kawasan keselamatan ke atas VVIP dan orang ramai, kawalan lalu lintas serta pelan tindakan ke atas perkara di luar jangkaan. Secara keseluruhan, seramai 559 orang anggota polis terdiri daripada 70 pegawai kanan dan 489 pegawai rendah telah dipertanggungjawabkan dan bersiap siaga untuk menjalankan tugas dalam sepanjang program ini berlangsung. Katanya, difahamkan pihak berkuasa mengetatkan kawalan ke atas Anwar susulan satu hantaran di media sosial oleh seorang lelaki yang menawarkan RM5 juta kepada sesiapa yang menembak mati Perdana Menteri, menteri dan ahli-ahli sebuah parti politik. Perkara itu didedahkan Timbalan Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK, Muhammad Kamil Abdul Munim. Dia menggunakan akaun tulen atas nama Jayadani 89 yang memaparkan video menerusi aplikasi TikTok mengugut Perdana Menteri dengan ganjaran lumayan. Hantaran tersebut disedari saya pada pukul 9.30 pagi ketika mengikuti acara tahunan parti berkenaan, katanya. Sesudah itu, pegawai khasnya Muhammad Syazrin Eza Muhammad Saidi telah membuat laporan terus di Ibu Pejabat Polis Daerah Putrajaya kira-kira jam 1.43 tengah hari. Berdasarkan hantaran itu, Muhammad Kamil percaya individu berkenaan cuba menyebarkan sentimen kebencian dan hasutan kepada rakyat atas motif berbaur politik. Walau bagaimanapun, beliau menyerahkan kepada pihak polis untuk membuat siasatan lanjut kerana kes itu jelas di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948. AMK berasa kesal dengan ancaman keras sebegini kerana jika tidak dikawal dibimbangi boleh memusnahkan sistem sosial tanah air yang terdiri masyarakat majmuk, tegasnya seperti dipetik Cosmo Online. Kemarin Polis Diraja Malaysia PDRM membuka kertas siasatan berhubung penularan video berkenaan. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Husin berkata, siasatan berhubung kejadian itu sedang berjalan dan maklumat lanjut akan dimaklumkan kelak. Kes disiasat di bawah Seksyen 507 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, katanya kepada media. Bagaimanapun, video berkenaan difahamkan telah dikeluarkan daripada platform media sosial berkenaan. Sehubungan itu, Angkatan Muda Keadilan AMK membuat laporan polis susulan tindakan seorang individu yang membuat ugutan tersebut di media sosial. Tindakan itu dilihat seolah-olah ingin mencabar pihak berkuasa dan rata-rata rakyat menyifatkan tindakan tidak bertanggungjawab itu tidak menjaga sensitiviti agama dan kaum. Rakyat menggesa polis untuk segera menjalankan siasatan lanjut dan bertindak tegas terhadap individu yang tidak bertanggungjawab itu yang dilihat boleh mengganggu-gugat keselamatan serta keharmonian negara. Sekiranya perkara itu dibiarkan, lebih ramai individu tidak bertanggungjawab sewenang-wenangnya membuat kenyataan menghasut orang awam untuk membuat ancaman bunuh dan mencetuskan budaya ekstremis. Sila bertindak segera dan pastikan mereka yang terlibat dicari sehingga ke lubang cacing, diberkas dan dihumban ke penjara. Malaysia tidak pernah mengiktiraf rakyat yang biadab dan kurang ajar seperti ini. Malaysia dan Thailand akan membentuk satu pasukan tugas bersama untuk meneliti dan meningkatkan hubungan dua hala dalam 4 bidang untuk manfaat kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pertemuan beliau dengan rakan sejawatnya Srita Tavisin turut membincangkan mengenai pembentukan pasukan tersebut. Kata beliau, 4 bidang tersebut adalah perdagangan dan pelaburan, pelancongan, pertanian dan keterjaminan makanan serta keselamatan negara. Meskipun kedua negara adalah tetangga dekat,
Kami berasa bahawa kerjasama perdagangan dan ekonomi masih rendah. Malaysia dan Thailand setuju untuk mengadakan jawatan kuasa perdagangan bersama pada suku pertama 2024 untuk menyelesaikan masalah tertunda dan meningkatkan perdagangan dua hala. Kedua-dua kami juga bersetuju agar Dewan Perniagaan di peringkat negeri atau wilayah memimpin dalam meningkatkan perdagangan dua hala, terutama di wilayah perbatasan, katanya menerusi satu hantaran di Facebook. Perdana Menteri mengadakan lawatan kerja sehari dan pertemuan dengan Srettha di Kompleks Custom, Immigration dan Kuarantin CIQ di Sadao, Thailand semalam. Tujuan utama lawatan tersebut adalah untuk melihat kemajuan kerja bagi projek jajaran jalan yang menghubungkan Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam di Malaysia di CIQ di Thailand. Anwar diapit Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Seng, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara, Timbalan Menteri Luar Datuk Muhammad Alamin dan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata beliau dan Srettha turut membahas langkah-langkah tindakan lanjut daripada kunjungan beliau ke Malaysia pada Oktober lalu. Sementara itu, mengenai projek penyambungan, Anwar berkata Thailand bersetuju untuk mempercepatkan pembinaan jambatan persahabatan kedua rantau panjang dan Sungai Golo. Jelasnya, kedua-dua pemimpin juga sepakat untuk mendirikan memorandum persefahaman MOU tentang penanggulangan perdagangan haram dan pemburuan haiwan liar secara haram. Thailand juga menyatakan minatnya untuk mencari bantuan dari Malaysia ke sektor halal, terutamanya dalam proses piawaian dan pengesahan. Kunjungan itu mencapai tujuan dalam meningkatkan kerjasama yang sedia erat, khususnya dalam memaksimumkan potensi manfaat dalam kerjasama perbatasan. Malaysia sangat menghargai hubungan persahabatan dengan Thailand dan ingin melihat lebih banyak kegiatan di wilayah perbatasan yang dapat memberikan manfaat kepada kedua-dua rakyat Malaysia dan Thailand, katanya. Dalam masa yang sama, rakan sejawatannya di Thailand itu, Srettha menzahirkan ucapan terima kasih kepada Malaysia atas bantuan menyelamatkan tawanan rakyatnya dalam konflik yang berlaku di Gaza, Palestin baru-baru ini. Katanya Malaysia telah melakukan yang terbaik mengikut kemampuan yang ada selain kebijaksanaan Hamas dan Mesir membantu ke atas usaha membebaskan tawanan. Srettha mengucapkan terima kasih khas kepada kita kerana bantuan kita sedayanya untuk menyelamatkan tawanan, iaitu orang Thailand di bawah pengawasan Hamas yang terlibat dalam konflik Israel-Gaza di Palestin. Saya kata kita cuba usahakan ikut kemampuan kita, tetapi kebijaksanaan Hamas dan Mesir yang bagi laluan kepada mereka untuk dibebaskan, katanya. Kini terjawablah sudah kenapa susuk tubuh yang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi bahan hasad dengki dan iri hati musuh politiknya. Hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai, hulu mujur pandai bertenggang, hulu baik pandai memakai. Berkata ayam, tahu akan bertelur atau tidak. Tahniah Perdana Menteri. Setelah mencipta kontroversi test market tidak menjadi Jumaat lalu, dengan semangat baharu membuat pusingan You kononnya kembali ingin mempertahankan jawatan Presiden Bersatu setelah mendapat restu isterinya. Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Mahyadin Mak Yassin mengeluarkan fatwa baharu untuk ahli UMNO meninggalkan parti itu. Menurut fatwa Mahyadin, ahli UMNO dihukum harus meninggalkan parti itu dan ianya dilihat wajar dilakukan kerana UMNO sudah hancur akibat perbuatan presidennya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Saya menyeru kawan-kawan lama, orang UMNO, lupakanlah UMNO. Apa hukumnya? Harus, mungkin juga sunat agaknya. Tinggalkan UMNO dapat pahala hijrah macam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah meninggalkan yang lama, zaman-zaman gelap kerana UMNO sudah hancur dibuat oleh Zahid, katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam ceramah perdana di dataran Bazar Kampung Baru Kertih malam tadi. Mahyadin turut mencarankan agar ahli UMNO yang ingin berhijrah boleh menyertai Bersatu atau PAS. Kalaupun belum bersedia nak masuk PN, tak apa. Kalau pilihan raya kecil PRK Kemaman ini kamu masuk kat tempat buang undi, pangkah ini iaitu PAS, jangan pangkah itu iaitu BN, katanya. Untuk rekod, pada Februari lalu Mahyadin turut menyeru ahli-ahli UMNO meninggalkan parti itu kerana tindakan berkenaan disifatkan sebagai satu ibadah. Jelasnya langkah itu adalah satu perbuatan yang meninggalkan kemungkaran dan menegakkan kebenaran. Namun begitu, dalam kegairahan ahli Parlimen Paguh itu mengeluarkan fatwa baharu, tiba-tiba seorang lagi ahli Parlimen Perikatan Nasional PN berpaling tadah terhadap
terhadap dirinya. Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abu Fasal, PN Bukit Gantang hari ini secara rasmi mengumumkan sokongan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menyatakan pendirian tersebut ketika mengajukan soalan tambahan pada sesi waktu pertanyaan Perdana Menteri PMQT. Dengan ini, Bukit Gantang mengisytiharkan menyokong Perdana Menteri. Saya sendiri bersedia untuk memberi dan membantu kerajaan mewujudkan masyarakat madani, menangani kenaikan harga dan kos sara hidup dengan mengambil ibrah Nabi Yusuf, katanya di Dewan Rakyat Selasa lalu. Sebelum ini, beliau pernah menyatakan pendirian akan menyokong kepimpinan Ahli Parlimen Tambun sekiranya peruntukan disalurkan ke kawasannya. Untuk rekod, beliau memohon peruntukan sebanyak 30 juta ringgit melibatkan kerja penyelenggaraan tabika kemas berjumlah 1.05 juta ringgit, pembangunan ekonomi komuniti RM90,000 dan kemudahan ameniti sosial RM3 juta. Selain itu, Syed Abu Hussein juga memohon peruntukan pemasangan lampu jalan, kampung dan lingkaran jalan luar bandar serta pembangunan desa di kawasan Parlimen yang mempunyai 3 Dewan Undangan Negeri DUN dan 5 mukim yang meliputi sebanyak 16 juta ringgit. Sebelum ini, 4 Ahli Parlimen Bersatu bertindak menyokong Anwar. Sokongan itu bermula dengan Ahli Parlimen Kuala Kangsar, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid pada 12 Oktober lalu. Diikuti Ahli Parlimen Labuan, Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman, Ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim dan Ahli Parlimen Jeli Zahari Kecil. Apa moralnya kejadian seperti ini berlaku ketika ini? Ia memberi satu prinsip baharu kepada ahli parlimen yang ikhlas ingin berkhidmat dan melihat perubahan yang baik untuk para pengundi di kawasan mereka. Mereka yang dipilih rakyat perlu menyokong pemimpin yang ingin membantu rakyat dan mengubah hidup mereka. Dan bukannya yang bodoh sombong, asyik berpolitik dan gila kuasa sehingga menjadikan rakyat sebagai mangsa. Dan ianya juga memberi satu isyarat kepada Mahyadin, jangan terlalu selesa dengan jawatan presiden yang anda sandang ketika ini. Sebelah kiri dan kanan anda, ramai panglima perang cap ayam sedang mengintai dan menunggu peluang untuk menjadi pengganti. 5 ahli parlimen anda dengan begitu berani menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Takkanlah hanya sekadar melaporkan kepada pihak berkuasa, kononnya ada tawaran dan ugutan. Tak ada modal lain ke? Rasanya paling afdal ketika ini Mahyadin berundur kerana peristiwa ini satu penghinaan yang sangat besar buat dirinya sebagai Presiden Bersatu dan pengerusi Perikatan Nasional. Anda terbukti gagal sebagai pemimpin pembangkang. Sibuk betul kuali mengata belanga hitam. Akibatnya hari ini, walau umpas dan macai bersatu, kancing gigi. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Secara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi.